Hari ini kita adakan persidangan meja bulat membincangkan tuntutan gabungan e-hailing Malaysia yang dianjurkan oleh Sekretariat Hal Ehwal Pekerja Muda Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dengan sokongan MTUC, Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia yang turut bersama, daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia juga turut bersama, dan juga Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Saudara Yazid juga bersama. Dan gabungan e-hailing satu Malaysia ada hari ini, termasuk daripada wilayah utara, wilayah selatan, wilayah tengah, Persatuan Kebajikan Pekerja Industri E-hailing Malaysia, Persatuan Pemandu E-hailing Kuantan, Persatuan Pemandu berasaskan aplikasi elektronik Malaysia, Persatuan Pemandu E-hailing Johor Bahru, Persatuan Kebajikan Pemandu E-hailing Bumi Putra, Grab Drivers Malaysia Association dan Komuniti Pemandu E-hailing Penggerak Malaysia. Kita ada tiga resolusi utama. Tapi sebelum saya bercakap soal resolusi utama, daripada perbincangan hampir sejam setengah tadi, antara perkara yang kita banyak bincangkan dan boleh saya rumuskan adalah pentingnya kerajaan melalui APAD, Agensi Pengangkutan Awam Darat ini, mengemaskini dan memperkukuhkan dan memperkasakan lagi aspek kawasalia mereka dalam industri e-hailing terutamanya. Ini bagi memastikan apa juga peraturan dan juga garis panduan yang mereka sendiri keluarkan itu benar-benar dipenuhi dan dipatuhi. Tadi banyak yang disuarakan, contohnya di peringkat e-hailing banyak sangat garis panduan yang mereka kena pekerja-pekerja e-hailing ini terpaksa penuhi dan patuhi. Tetapi bila ada aplikasi baru, contohnya InDrivers, yang terpisah daripada ikatan garis panduan yang dikeluarkan oleh APAD ini, dia mengganggu pasaran dan mengganggu dari segi perjalanan operasi dan kebajikan pekerja-pekerja e-hailing yang mematuhi segala apa yang dikenaki oleh garis panduan yang telah dikeluarkan. Jadi contohnya paling mudah lah, dalam InDrivers ni, aplikasi yang membolehkan tawar-menawar antara pelanggan dan juga pemandu. Pemandu yang bawa InDrivers ni, dia boleh datang daripada siapa saja, tanpa terikat dengan peraturan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, oleh APAD terutamanya. Jadi apa yang e-hailing, contohnya katakan yang Grab, pemandu Grab yang telah pun ditetapkan dalam aplikasi itu RM65. Itu kos benar, mengenai kira komisen dan sebagainya. Tapi tawar-menawar tu pula dalam InDrivers ni boleh sampai RM35 contohnya. Sedangkan InDrivers ini, aplikasi InDrivers ini tidak perlu terikat seperti mana yang ada dalam garis panduan APAD itu. Jadi ini contoh paling mudah bagaimana soal penguatkuasaan itu perlulah dilakukan secara teratur dan terurus supaya aspek kawasalia ini tidak sewenangnya. Begitu juga daripada aspek peranan JPJ itu sendiri. Penguatkuasaan JPJ itu harus dipertingkatkan. Okey, itu antara perkara secara mukadimahnya. Tapi antara perkara yang dipersetujui dalam konteks meja bulat ini, resolusi pertama adalah untuk kerajaan menilai semula Akta 715 dan Akta 333. Pertamanya dalam aspek kajian kos dan cara milikkan PSV. PSV ini e-hailing vehicle permit. EVP, e-hailing vehicle permit, e-hailing insurance, Puspakom dan lain-lain yang berkaitan. Pemandu e-hailing telah dibebani dengan pelbagai kos permulaan dan tahunan sejak akta ini dikuatkuasakan. Mengambil kira kos sara hidup yang meningkat, kos operasi. Sekarang ni maintenance untuk kereta tu sendiri pun dah naik sampai ke peringkat 60%. Tetapi kita tengok daripada apa yang kerajaan tetapkan, seorang pekerja e-hailing boleh menanggung kos tahunan sehingga RM1,892 seorang kalau mereka nak terlibat dalam industri ini, dan ini amat-amat membebankan. Jadi kita minta supaya
penetapan kadar premium untuk insurans e-hailing ini kepada 35 sen sehari. Kos pemeriksaan kenderaan Puspakom diturunkan RM10 setahun. Skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS ditambah baik dengan faedah ilat, penakat dan juga kematian semula jadi. Permohonan EVP oleh pemandu e-hailing ke APAD tanpa birokrasi daripada pihak EHO ataupun pihak operator yang menawarkan perkhidmatan e-hailing ini. Kita juga seperti mana saya sebutkan tadi, perlunya penguatkuasaan lebih ketat oleh APAD, terutamanya kepada EHO atau pemegang lesen perniagaan dan pengantaraan LPP. Fungsi pendaftaran penumpang wajib menggunakan maklumat sebenar dan tepat untuk paparan dan makluman kepada pemandu e-hailing untuk mengelakkan kes jenayah yang disebabkan oleh penumpang. Kadar tambang tetap e-hailing seperti ke KLIA hendaklah mengikut kadar dan ketetapan charge yang ditetapkan oleh APAD. Maklumat resit kepada penumpang dan pemandu haruslah terperinci seperti termaktub di dalam garis panduan LPP. Demi menjamin kebajikan pemandu e-hailing, persidangan juga menuntut seperti berikut. Pertama, harga tambang asas e-hailing 5% kurang daripada harga tambang perkhidmatan teksi. Yang kedua, kadar komisen yang dibayar pemandu e-hailing kenderaan persendirian kepada EHO diseragamkan kepada 10%, iaitu sama dengan kenderaan teksi. Resolusi yang kedua pula, kita minta supaya kerajaan mengadakan inisiatif yang berterusan secara langsung dan telus dengan menyediakan sistem sokongan kepada semua pemandu e-hailing untuk beralih ke sektor formal atau perniagaan yang lebih terjamin. Jadi kita berpandangan bahawa sektor ekonomi baru haruslah menggunakan pendekatan baru untuk mengawal selia dan juga menyediakan sistem sokongan yang jitu sebagai tanggungjawab dan khidmat terhadap ekosistem ekonomi baru yang adil dan sama agar keseimbangan dapat diterjemahkan dengan lebih harmoni. Adalah perinciannya yang insya-Allah kami akan bagi edaran kopi kepada setiap media. Dan resolusi yang ketiga, kita juga mencadangkan agar kerajaan memberikan bantuan yang berkesan dan efektif kepada pemandu e-hailing dalam bajet 2023 ini. Persidangan mencadangkan beberapa inisiatif berikut, termasuklah subsidi 100% caruman skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS Pelan 4 sebanyak RM592.80. Yang kedua, pengecualian bayaran lesen kenderaan motor berjumlah RM70. Ketiga, pengecualian bayaran EVP sebanyak RM110. Keempat, pengecualian bayaran Puspakom berjumlah RM55 dan pemberian percuma kamera dalam kereta Inca Dash Cam berjumlah RM450. Itu antara perkara yang diminta oleh pemandu-pemandu e-hailing lah melalui kesatuan yang kami bincangkan. Tapi saya nak rumuskan di sini seperti mana saya sebutkan tadi, kami telah bersetuju untuk menjadikan platform ini sebagai satu task force untuk kita menghubungi pihak-pihak berwajib, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Sumber Manusia, MCMC, pihak agensi pengangkutan awam darat, APAD, JPJ dan sebagainya lah. Jadi hasil daripada pertemuan hari ini kita dapati bahawa kita tak boleh memandang remeh dan enteng aspek kebajikan dan juga keselamatan para pemandu e-hailing ini, yang mana kalau dulunya gig ekonomi ini dilihat sebagai satu industri yang amat fleksibel, terpisah dan tidak terikat dengan sebarang peraturan ataupun intervensi kerajaan berasaskan konsep free market. Tetapi hari ini apabila banyak sekali kes-kes eksploitasi dan juga manipulasi terhadap pasaran yang ada, kita merasakan bahawa penting untuk kerajaan melakukan intervensi melalui akta-akta yang sedia ada dan juga menambah baik juga akta-akta sedemikian dan juga peraturan-peraturan yang sudah ada bagi memastikan bukan saja level playing field, padang yang sama rata, tetapi juga yang paling penting aspek kebajikan dan keselamatan pemandu-pemandu e-hailing ini yang dalam konteks kehidupan yang begitu menekan hari ini benar-benar dapat kita jamin dan dapat kita perjuangkan. Itu adalah tanggungjawab kami. Saya melihat bahawa isu-isu pekerja ini bukan saja dalam industri e-hailing dan e-hailing. Sebenarnya di peringkat pergerakan pemuda kita ada sekretariat pekerja
yang diketuai oleh Exco Pemuda saya, Saudara Fairuz Jamaluddin, yang kita memang bekerjasama rapat dengan pihak MTUC, dengan pihak kesatuan-kesatuan sekerja lain dalam pelbagai sektor. Kalau dalam sektor pendidikan, NUTP. Tetapi dalam konteks industri gig ini, kita melihat bahawa dia adalah satu yang melibatkan ramai orang anak muda. Yang kalau kami di peringkat pemuda UMNO tidak bersuara dan tidak memperjuangkan nasib mereka secara konsisten dan secara berterusan, saya takut kebajikan dan keselamatan mereka terabai. Kan? Dalam konteks ini memang tradisi kami adalah tradisi membela rakyat. Tak guna kami bercakap soal memperjuangkan rakyat, tetapi dalam isu yang menyentuh kebajikan dan keselamatan rakyat, kita tidak benar-benar suarakan. Dan dalam konteks ini seperti mana saya katakan, ialah tanggungjawab dan juga amanah yang kami pegang demi memastikan pekerja-pekerja dalam sektor e-hailing ini dan juga p-hailing benar-benar terjamin. Dan Alhamdulillah, saya kira sekurang-kurangnya kami boleh menjadi jambatan. Saya sebutkan daripada awal kepada semua, kita bukan nak jadi hero, tetapi yang paling penting kita menjadi jambatan dan menjadi pemudah cara kepada antara pihak yang terlibat dalam industri ini dengan pihak berwajib. Seperti mana yang telah pun dibuktikan selama setahun lebih ini, kalau kami perjuangkan, kami akan perjuangkan sehingga habis-habisan. Sampai ke peringkat ketuk pintu Perdana Menteri, ketuk pintu Menteri, sampai pastikan apa juga yang disuarakan benar-benar mendapat perhatian pihak berkuasa. Itu yang kami bincangkan panjang lebar, dan juga kita katakan bahawa perlunya ada perimbangan. Kalau kita tengok daripada falsafah asas industri gig ini, dia tak boleh dikawal selia langsung. Dia tak boleh ada intervensi langsung. Kerana dia ada flexibility, dia berasaskan pasaran. Tetapi bila perkembangan pasca pandemik, ramai yang masuk ke dalam industri ini. Ramai yang menjadikan industri ini sebagai punca pendapatan utama mereka. Jadi di situ kita melihat banyak aspek eksploitasi daripada pihak e-HO. Yang mana tambang-tambang kadang-kadang ikut suka mereka nak ubah. Ikut waktu puncak, waktu keuntungan mereka berkurangan, mereka tambang charge lebih, mereka nak dapatkan keuntungan yang maksimum, mereka kurangkan kos at the expense of penggiat-penggiat e-hailing. Jadi di konteks itulah kita merasakan pentingnya intervensi daripada kerajaan. Tetapi pada masa yang sama, jangan sehingga dia memberikan dampak kepada rakyat. Tetapi dalam konteks inilah perlunya perimbangan. Di sinilah pentingnya adanya platform-platform seperti ini. Dan saya percaya, kalau kita bincang elok-elok dengan kerajaan, contohnya, bila peringkat awal kerajaan menyatakan bahawa harga lantai RM9 contohnya, tak munasabah. Bagi macam mana pemandu e-hailing nak berhadapan dengan kos operasi, maintenance kenderaan, dengan kos-kos yang saya sebutkan tadi pun, macam-macam penetapan yang ditetapkan oleh kerajaan, akhirnya itu tak termasuk kos sara hidup, harga barang naik. Jadi ini juga antara perkara yang kita kena ambil kira. Harga lantai semua ini adalah perkara-perkara yang perlu kita bincangkan secara terbuka dan telus dengan pihak-pihak berwajib. Dan itulah antara komitmen dan kesediaan kami di peringkat Pemuda UMNO untuk memperjuangkan. Dan hari ini juga kita ada wakil kerajaan negeri Johor juga, kebetulan Exco Pemuda UMNO, ketua pemuda saya juga adalah Exco kerajaan negeri Johor. Jadi saya nak dia dengar sendirilah isu-isu e-hailing dan p-hailing juga ramai di Johor. Waktu kami kempen untuk dia jadi wakil rakyat dulu, kita mendapat komitmen daripada pemandu-pemandu e-hailing dan juga pekerja-pekerja dalam gig ekonomi, termasuk riders dalam p-hailing. Jadi sebab itulah bila dah jadi wakil rakyat, bila dah jadi Exco, inilah masanya kita nak betul-betul. Sebab itu saya katakan, kita bukan bercakap, apa yang kita janji waktu pilihan raya, kita tunaikan. Bila kita dah ada jawatan, Exco sendiri daripada Johor datang sini nak mendengar apa keluhan sebenar isu e-hailing. Bukan e-hailing ni bukan hanya berlaku di Kuala Lumpur. Ada wakil daripada Kedah paling jauh tadi. Ada wakil daripada Johor pun tadi. Jadi ini semua perkara-perkara yang perlukan penelitian, dan kerajaan perlu mendengar perkara ini. Dan itulah antara peranan kami di peringkat Pemuda UMNO. Sudah tentu, cuma saya kata tadi dalam persidangan juga merasakan bahawa tak semua dapat diselesaikan dalam bajet kali ini, tak semua dapat diselesaikan dalam tempoh sebulan 2 bulan ini.
kita kena ingat bahawa isu ini akan sentiasa berterusan, tetapi yang paling penting, sebagai jambatan kepada pihak berwajib, kami akan memastikan ada perkara-perkara yang melibatkan jangka panjang. Contohnya pindaan Akta Kerja 1955 yang perlukan perincian. Itu akan mengambil masa. Tetapi dalam tempoh untuk kita memastikan Akta Kerja sebagai punca kuasa utama untuk kita melaksanakan apa juga perkara-perkara intervensi yang saya sebutkan. KWSP, Perkeso, semua pihak-pihak APD, APAD, JPJ, antara perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, garis panduan yang dah ada, yang perlu ditambah baik, penguatkuasaan, kawal selia, ini semua antara isu-isu yang kita perlu ambil kira dalam tempoh terdekat dan juga tempoh sederhana. Betul persaingan sihat, tetapi pada masa yang sama, dia mesti juga padang sama rata. Jangan satu aspek kena kawal selia, satu aspek lagi terbebas daripada kawal selia. Jadi itu tidak adil. E-hailing terpaksa bayar macam-macam kos. Ya, nak masuk kena ada lesen, kena masuk Puspakom, kena bayar EVP, insurans dan sebagainya. Di pihak yang lain boleh buat aplikasi baru, elak daripada kena bayar, tidak dikawal selia ataupun tidak dikuatkuasakan melalui peraturan yang sedia ada. Apakah itu adil? Ini antara perkara yang kita rasa penting untuk padang itu mesti sama rata, barulah kita bercakap soal persaingan yang sihat. Kalau padang itu tidak sama rata, mana mungkin kita bercakap soal persaingan yang sihat.